Tempat ketiga kita nak dengarkan ni Anugerah Nasyid tahun 2017. Yang berlangsung 2017 ke? Yang berlangsung dulu di Stadium Melawati Shah Alam. Kita dengarkan Dakmi ni di Jalan Syahadat. Jalan syahadat, jalan mujahadah, panduan
Hiburan mendidik jiwa. لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا الله terangkan hatiku mudahkan urusanku bukakan ikatan lidahku fasihkan tuturku. Kita beradab, mudah-mudahan dengan adab ini menjadi jalan untuk kita semakin dekat dengan Allah. Bahkan kita kena ingat ketika kita cuba beradab dengan adab yang terbaik, sebenarnya kita sedang mengikuti jalan dan adabnya baginda Nabi SAW, dan ia adalah jalan untuk kita semakin dekat kepada Rasulullah SAW dengan mengamalkan segala adab-adab yang dianjurkan di dalam Islam. Pelajari dan jalani kehidupan yang disulami adab dan etika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi rancangan Bicara Adab bersama Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun setiap Selasa 9 malam hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Talian khas kaunseling COVID-19 boleh dihubungi melalui talian kasih 15999 atau WhatsApp talian kasih 0192615999 yang dibuka kepada bangsa COVID-19, waris bangsa COVID-19, petugas pusat kuarantin, hospital dan lain-lain individu yang terkesan dengan Perintah Kawalan Pergerakan. Talian beroperasi selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah ia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Surah Ar-Rum ayat 21. Jom muhasabah diri dan keluarga kita mengikut contoh keluarga Sakinah Imam Al-Ghazali dalam silibus Forensik Keluarga menerusi Pesona di Zahra bersama Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin pada setiap hari Isnin pukul 10 pagi di Aspirasi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anda semuanya. Kembali teman-teman, kan saya Faiz Saja Osman. InsyaAllah kita bersiaran kali ini dalam Bicara Adab untuk kita dengarkan perkongsian kita bersama-sama. Seperti biasa untuk kita ikuti perkongsian kita malam ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun dah pun berada atas talian waktu ini bersama dengan kita. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat kita Ustaz hari ni? Alhamdulillah sihat. DJ Faiz apa khabar, sihat? Alhamdulillah, insyaAllah Ustaz sihat. Saya malam ni kita nak sama-sama sambung lagi pengajian ilmu kita dalam siri Bicara Adab. Kalau minggu lalu kita rehat sekejap untuk beri laluan kepada Bicara Hijrah bersama dengan Ustaz Iqbal Zain, dan kali ini kita nak sambung lagi. Kita berhenti setakat adab makan dan minum. Masih lagi kita bicarakan tentang adab makan dan minum. Jadi anda sahabat-sahabat saya memiliki kitab Bicara Adab mencakup 50 adab dalam 50 keadaan ini yang boleh buka sama-sama untuk rujuk Bicara Adab kita. Nak sambung lagi pengajian ilmu kita. Ustaz, silakan Ustaz. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. InsyaAllah kita mulakan pengajian kita dengan membaca doa majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kefahaman yang benar kepada kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala beri taufik kepada kita untuk kita beramal dengan apa yang kita pelajari, juga dapat kita sampaikan kepada ahli keluarga kita terutamanya, kemudian kepada seluruh muslimin dan muslimat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilaika baina aydina kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kullu shay'in huwa kainun fi 'ilmika aw qad kana nuqaddimu ilaika baina aydina dhalika kullih. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka 'ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dilalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridaihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu. Allahumma alhimna ilman nafaqahu bihi awamiruk wa nawahik warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajik ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد ألسنتنا واهدي قلوبنا وافعل كذلك بأحبابنا أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدارين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'. Yang dimuliakan DJ Faiz Haji Osman, hafizahullahu ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Mudah-mudahan Allah kurniakan kesihatan dan keafiatan. Seterusnya, sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kita dapat bertemu kembali di dalam siri pengajian mingguan kita di dalam kitab adab. Dan ini kali pertama kita bersiaran pada tahun yang baru, 1443 Hijrah. Mudah-mudahan dengan masuknya kita ke tahun yang baru, kita semakin menambah niat-niat baik kita dalam menjadikan diri kita sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.
Bahkan sebagaimana yang kita selalu pesan, keadaan kita pada ketika ini memerlukan kepada kita kembali kepada Allah dengan memperbanyakkan berdoa, memperbanyakkan zikir, supaya ia dapat menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dalam perbahasan adab makan dan minum. Kita sebut pada 2 minggu yang lalu, nak cerita pada kita, benda yang selalu kita buat ni lagilah banyak benda-benda yang sebenarnya dianjurkan untuk kita jaga. Bahkan sangat banyak perkara-perkara yang dianjurkan dalam Islam untuk kita lakukan hanya pada makan dan minum. Bahkan pada makan dan minum saja sangat banyak perkara-perkara yang boleh menjadi penyebab kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Untuk pengajian kita kali ini, kita boleh tengok halaman 148. Perkara yang ke-45. Kata penulis, hafizahullahu ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Jika seseorang diundang makan oleh orang lain, sedangkan dirinya dalam keadaan berpuasa fardu, misal puasa qada Ramadan, maka puasanya tidak boleh dibatalkan. Jadi dalam adab makan dan minum ada juga beberapa perkara berkaitan dengan hukum yang kita kena ambil tahu dan ambil perhatian. Maka kalaulah ada orang ajak kita makan, maka ketika itu kalau kita puasa itu puasa fardu, tidak boleh dibatalkan. Kerana puasa walaupun qada hukumnya adalah wajib, berbeza dengan puasa sunat. Jadi ini kita kena ambil perhatian, terutama orang-orang yang banyak nak qada puasa, maksudnya orang perempuan sebagai contoh. Dia niat nak, ataupun dia dah niat pagi tu qada puasa Ramadan tahun ni contohnya. Tiba-tiba kawan dia ajak makan. Jom hari ni aku nak belanja makan. Maka dia kata, lah aku baru je niat puasa, tak apalah, aku qada esok. Maka perkara ini perlu diambil perhatian. Qada puasa Ramadan hukumnya sama macam puasa Ramadan, wajib. Tidak boleh dibatalkan. Tidak boleh dibatalkan sesuka hati. Ada orang nak belanja semua, itu tak boleh dibatalkan. Akan tetapi tengok, jika dia sedang berpuasa sunat, tapi kalaulah orang yang ajak kita makan tu puasa sunat, contohnya puasa Ashura. Dalam kitab ni puasa Ashura ni kita dah tak lama dah. Nak masuk 10 Muharram. Ashura antara waktu-waktu yang dianjurkan kita berpuasa. Maka lebih utama dibatalkan. Lebih utama dibatalkan. Ada qaid, ada ikatan dia. Bila tu yang kata diutamakan untuk kita berbuka? Hal ini selama pemilik rumah merasa tersinggung jika hidangannya tidak dimakan. Jadi di sini kita lihat menjaga hati seseorang itu sangat dijaga dalam Islam. Sampaikan kalaulah seseorang tu dia puasa sunat dan boleh menyebabkan orang yang kita hadir ke rumahnya merasa tersinggung. Kalau kita tidak menjamah makanannya, maka lebih utama kita gembirakan dia. Di mana terutamanya? Contohnya, kalau kita balik ke kampung, dah lama tak balik. Tiba-tiba kalau kita dapat balik ke kampung, kita puasa pula dalam keadaan keluarga kita, mungkin mak kita, ayah kita tak puasa kerana mereka sudah berusia. Maka mereka siapkan makanan kita sedap-sedap. Sebab apa? Sebab dengar kita balik. Dan kita pun duduk tak lama. Lainlah kalau duduk seminggu 2, tak adalah apa, lepas ni bolehlah makan contohnya. Tapi kalau kita singgah aja contohnya, maka menjadi keutamaan kita gembirakan hati orang yang kita singgah pada rumah tersebut. Tengok apa disebutkan oleh baginda Nabi. Idza du'iya ahadukum falyujib. Jika salah seorang dari kalian diundang oleh orang lain, maka penuhilah undangannya. Fa in kana sha'iman falyusalli. Dan jika saat itu dia
dalam keadaan berpuasa wajib, maka doakanlah pemilik rumah. Jadi tak suruh makan, tapi doakan pemilik rumah. Wa in kana muftiran falyat'am. Dan kalau dia dalam keadaan tidak berpuasa, maka makanlah. Jadi perkara ni kita kena faham. Kalaulah katalah nanti mungkin Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan kita pada keadaan asal, kenduri kahwin macam biasa, makan kenduri macam biasa, maka nak difahami, kalaulah kita pergi, orang jemput kita datang kenduri kahwin, maka kita nak kena datang, kita datangi, tapi tak menjadi kewajipan kita makan, selama mana ia tidak mengecilkan hati tuan rumah. Kenduri kahwin ni tuan rumah pun tak tahu kita tu dekat mana. Jadi kalau kita puasa tak ada masalah lah. Tak ada masalah lah. Melainkan kita ni keluarga yang sangat rapat dengan tuan rumah. Tapi kalau kita mungkinlah teman sepejabat ataupun setaman, sekampung, maka boleh teruskan puasa. Bukanlah bermakna bila kita diundang, kita wajib untuk makan. Tak. Ada qaid ataupun ikatan dah diletakkan di situ bila yang kata kita kena makan. Baik. Kemudian kita lihat perkara ke-46 yang disebutkan oleh penulis, setelah selesai makan, maka dianjurkan untuk memperbanyak membaca zikir dan salat agar makanan yang telah dimakan dapat tercerna dengan baik. Maksudnya apa? Maksudnya bila kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, bila kita makan, maka kalau orang tua-tua kita pun tak bagi apa, tak bagi baring. Nanti buncit lah, apalah dan sebagainya. Jadi Islam ajarkan lagi supaya kita terus beraktiviti dan tak mengantuk, tak melayan nafsu kita lepas makan tidur. Ni semua nafsu lah. Makan tu dah nafsu dah, makan pula banyak, maka nafsu lepas tu nak tidur lah. Jadi lemah untuk ibadah. Maka bila kita dah makan, kita jadi lemah untuk ibadah, ketika itu agama ajar kita untuk lawan nafsu kita. Laksanakan salat, banyakkan zikir. Jadi ini caranya. Jadi disebutkan macam mana? Nabi SAW bersabda, cernalah makanan yang telah kalian makan dengan cara berzikir kepada Allah dan salat, dan setelah makan maka janganlah kalian langsung tidur, nescaya hati kalian akan menjadi keras. Tu dah disebutkan. Jadi bukan sahaja kita berehat, kalau kita mungkinlah tengok TV lah dan sebagainya, tapi Islam ajar apa kita buat? Syukur dengan nikmat makan tersebut, zikir, salat dan sebagainya. Tengok disebutkan Al-Imam Al-Ghazali bagi pula kaedah. Tengok dia kata Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, wa aqallu dhalika ay yusalliya arba'a raka'at. Paling sedikitnya kadar amalan untuk mencerna makan iaitu dengan salat 4 rakaat. Mungkin ada kita dengar dulu orang tua-tua sebut, kalau lepas makan, kalau dah duduk baring, bangun, jalan 100 langkah. Jalan 100 langkah. Maka kalau kita jalan yang tak ada ke mana arah tujuan, dah lah rumah kita pun kecil, PKP, bukan boleh jalan ke mana. Silap-silap kalau kita jalan pergi ke dapur balik. Lagilah. Pergi dapur balik, makan lagi lah. Jadi, laksanakan sembahyang 4 rakaat. Atau bertasbih sebanyak 100 kali. Atau membaca 1 juzuk Al-Quran setelah selesai makan. Ni caranya supaya kita dapat cernakan makanan kita tanpa kita melakukan perkara-perkara yang kita sebut lara, yang abas, sia-sia. Tapi kita buat apa? Dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita lihat, lepas kita makan, kita ibadah. Itu tanda makanan yang kita makan itu ada keberkatannya. Sebab apa? Mampu melakukan taat. Kalau makanan tak berkat ni, lepas tu selamatlah kita. Kan? Selamatlah. Kita tengok bagaimana kisah, dikisahkan macam mana sehingga berlaku ataupun turunnya ayat pengharaman arak sebagai contoh. Kerana ada sahabat yang sebelum solat minum arak, kemudian baca ayat tak jumpa. Tak jumpa ujung.
baca qul ya ayyuhal kafirun, tak jumpa ujung. Kerana apa? Kerana tidak ada manfaat dan kemudian diharamkan langsung arak tersebut. Maka tengok, disebutkan Al-Imam Sufyan Al-Thawri radhiyallahu ta'ala anhu, jika beliau dalam keadaan kenyang. Ini keadaan orang soleh. Adakah orang soleh tak pernah kenyang? Nanti kita kata kami baca dalam kitab semua orang soleh ni mereka tak pernah kenyang. Jadi kami yang kenyang ni tak tahu nak buat apa. Ada je alasan kita kan. Kita ni memang selagi boleh kita memang akan jumpa alasan. Sahih. Jadi disebutkan Al-Imam Sufyan As-Sawri, kalaulah dia kenyang, maka semalam suntuk beliau menggunakan waktunya untuk ibadah. Dan inilah tanda bagaimana orang-orang soleh mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan pada mereka, dengan menggunakan nikmat itu kepada ketaatan. Dapat makan ni nikmat tak? Nikmat. Jadi macam mana caranya menambah lagi taat bila mana mendapat nikmat tersebut. Kemudian kita lihat yang ke-48. Jika seseorang makan bersama orang yang terkena penyakit, maka dianjurkan membaca ataupun dianjurkan baginya untuk membaca doa yang telah diriwayatkan dari hadis, Bismillah thiqatan billah wa tawakkulan alaih. Bismillah thiqatan billah wa tawakkulan alaih. Apatah lagi dalam suasana kita hari ini, kita tak tahu pula lagilah. Kita tak tahu siapa yang sihat, siapa yang tak sihat. Tetapi kita berserah hanya kepada Allah. Dan bagaimana bentuk ikhtiarnya? Boleh amalkan doa ni. Bismillah thiqatan billah wa tawakkulan alaih. Kita menyerahkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita yakini tidak ada yang memberikan manfaat dan mudarat melainkan hanya Allah Ta'ala. Maka kita serah pada Allah pada ketika ini. Baik. Kemudian kata penulis, hafizahullahu ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah, menjilat jari-jari tangan setelah makan dan sebelum mencuci tangan. Jadi bila kita dah selesai makan, menjadi anjuran kita jilat tangan-tangan kita makan tadi. Sebab apa? Sebab dekat tangan-tangan kita pun ada lagi asar, kesan-kesan makan tu. Kadang-kadang nasi ada melekat lagi. Maka semua itu jangan kita biarkan. Sebab apa? Nabi sebut dalam hadis, idza akala ahadukum falyal'aq asabi'ahu. Ni perintah daripada Nabi. Jika salah seorang dari kalian telah makan, maka jilatlah jari-jari tangannya. Fa innahu la yadri fi ayyatihinnal barakah. Ni yang kita nak. Kita makan tadi, apa yang kita harapkan? Kita harap dapat berkat dalam makanan kita. Maka Nabi kata, kenapa kena jilat jari kita lepas makan? Kerana sesungguhnya kalian tidak mengetahui di bahagian manakah letak keberkahan ataupun keberkatan makanan tersebut. Cuma ada di sini dhabit ataupun kita letakkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Guideline lah kita sebutkan, yang mana kita dengar ni daripada Maulana Lutfi Muharram. Beliau yang bersiaran biasanya hari Khamis di IKIM. Kita pernah muzakarah dengan beliau, maka beliau sebutkan satu nuktah. Mungkinlah sekarang ni susah kita nak buat. Kalau dulu mungkin kita kata makan dalam talam ni biasalah. Tambah pula kalau pergi masjid, kenduri dekat masjid makan dalam talam. Sekarang ni masjid pun bukan semua orang dapat bukan semua orang dapat hadir. Tapi mungkin ada orang makan dekat rumah dengan keluarga dia, masih lagi dia makan dalam talam contohnya. Jadi bila yang kita nak jilat makanan dekat tangan kita ni, dekat jari kita, bila kita dah selesai makan. Tu kena ingat. Sebab apa? Ni kita baru 2-3 suap. Kan, 2-3 suap, lepas tu kita jilatlah tangan kita. Lepas tu kita cedok balik dekat dalam talam tu. Jadi perkara ini boleh menghilangkan syahwat ataupun keinginan orang lain nak makan. Jadi kalau kita makan dalam talam contohnya, kalau dengan orang lain terutamanya, maka bila kita nak jilat waktunya tu bila dah kita selesai makan.
Jangan lepas jilat sambung lagi, orang lain pula yang berhenti tengok kita. Asalnya kita nak dapat berkat, tapi nanti takut pula ada sumpah seranah orang lain pula. Jadi Islam jaga semua perkara tersebut. Dalam kita nak laksanakan sunnah, tetap kita jaga semua ataupun orang-orang yang lain. Kemudian kita tengok sikit lagi apa disebutkan setelah itu. Disebutkan jika salah seorang dari kalian telah makan, maka janganlah mengusap tangannya pada tisu kecuali setelah menjilatnya terlebih dahulu atau diemutkan kepada orang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dan kalau kita nak jilat jari kita pula, jari mana dulu yang kita nak jilat? Sampai macam tu sekali. Sunnah ni betapa detailnya, sampai dibahaskan oleh para ulama jari mana dulu. Maka disebutkan jari yang mula-mula adalah jari wusta. Jari tengah ni jari apa ke dipanggil? Jari tengah Ustaz Jari tengah lah kan orang panggil. Betul. Jari tengah. Kemudian jari telunjuk, kemudian ibu jari. Maka disebutkan kenapa jari ni dulu? Sebab jari ni paling panjang. Maka jari ni yang mula menyentuh makanan dan paling banyak terkena sisa-sisa makanan sebab dia panjang. Maka para ulama sampai macam tu sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. InsyaAllah setelah ini kita akan sambung lagi perbahasan kita, dan kita akan masuk juga setelah ini adab-adab berkaitan dengan minum. Dah banyaklah kita makan ni. 3 minggu dah. Kita nak minum pula insyaAllah. InsyaAllah. Kepada anda sahabat-sahabat saya, teruskan stay bersama kami dalam apa juga aktiviti anda sedang laksanakan sambil dekat rumah menonton di Facebook dan YouTube. Terima kasih share. Semoga ramai beroleh ilmu perkongsian kita pada malam ini. Kita nak sambung selepas ini. Bicara adab kita kembali seketika nanti. Apa cerita generasi muda kita? Apa khabar golongan belia? Ikuti perbincangan isu dan solusi berkaitan golongan pemuda dan belia bakal pewaris agama dan pimpinan negara dalam rancangan Pewaris setiap Rabu 9 malam di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Negeri Sembilan 102.7 FM. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bicara adab kita jam 9 malam tadi kita dah dengarkan antara sambungan perkongsian adab makan dan minum kita pada malam ini bersama dengan Ustaz Ahmad Sarahuddin Harun. Kita nak sambung lagi pengajian kita. Untuk selanjutnya kita nak dengarkan, mungkin selepas ni kita nak sambung tentang adab minum pula Ustaz. InsyaAllah. Silakan Ustaz. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada DJ Faiz Hafizahullah Ta'ala. Sebelum kita masuk ke adab-adab minum, maka ada beberapa perkara lagi yang kita nak sentuh dan kita boleh ambil ini sebagai panduan kita dalam kita laksanakan. Kita nak hidupkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan fikir yang berat-berat dan yang susah-susah. Kadang-kadang kita nak buat sunnah ni macam nak membina negara yang kita cuba usahakan. Sebenarnya dalam rumah kita banyak sunnah Nabi yang kita boleh hidupkan. Bahkan dengan kita hidupkan sunnah di dalam rumah kita bersama ahli keluarga kita, itu menjadi penyebab nanti cahaya-cahaya nur daripada hadis-hadis Nabi, perkataan Nabi yang akan mengalir dalam rumah kita. Jadi disebutkan, kita lihat di halaman 152, kata penulis berkaitan dengan makan lagi. Kata beliau, jika khawatir makanan yang akan dimakan dapat membahayakan, kita tak tahu makanan ni elok ke tidak, mudarat ke tidak, maka dianjurkan untuk kita membaca surah Quraisy. Pendek je surah Quraisy sebelum makan. Di ila fi Quraisy ila fihim rihlat asy-syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ni satu perkara yang mana disebutkan di dalam kitab Kaifa Takunu Ghaniyan. Disebutkan apa, barang siapa yang membaca surah Quraisy pada suatu makanan, maka Allah akan menghilangkan bahayanya, kesan sampingan yang ada dari makanan tersebut. Baik,
Kemudian perkara seterusnya disebutkan menjadi anjuran kita mengambil makanan yang jatuh di sekitar tempat kita makan. Dan memakannya selama mana makanan tersebut adalah miliknya dan masih bersih juga layak dimakan. Maknanya sebab tu dianjurkan, ni kita dekat rumah boleh buat bila kita makan. Jadi kita letak seprah. Letak seprah supaya apa? Supaya makan kalau jatuh daripada pinggan kita masih boleh kita ambil dan boleh kita makan sebab masih bersih. Tapi kalau jatuh dah bersalut-salut dengan pasir lah, habuk lah, jangan makan pula. Tengok Nabi sebut barang siapa yang makan atas makanan yang telah jatuh, maka Allah akan menjauhkannya dari penyakit gila, kusta dan sopak. Dan penyakit tersebut juga akan dijauhkan dari anaknya dan anak dari anaknya. Maksudnya Allah jaga keturunan kita sekali. Sebab apa? Sebab kita tidak membazir dan hidupkan apa yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-52 di sini disebutkan, makanlah dalam keadaan duduk, kerana makan dalam sambil berdiri atau berbaring hukumnya makruh kecuali jika terdapat uzur. Contohnya orang sakit, maka hukumnya tidak makruh. Jadi perkara ini disebut di hujung, tapi perkara ini tidaklah merupakan perkara yang tidak penting. Jadi makan duduk ni memang menjadi anjuran. Kemudian kita lihat di bawah tu faedah. Sebahagian ulama berkata jika terkumpul 4 perkara saat akan makan. Kalau terkumpul ada 4 benda ketika kita makan, sempurna makan tersebut. Kalau kedoktoran cukup vitaminnya, zatnya, makanan tu jadi sihat. Tapi ulama pun ada juga kaedah nak bagi tahu macam mana nak bagi tahu satu makanan itu sempurna. Yang pertama mula dengan bismillah. Kemudian diakhiri dengan alhamdulillah. Yang ketiga makan secara bersama-sama. Yang keempat makan daripada harta yang halal. Maka kalaulah ada 4 ciri ni, maka makanan itu telah sempurna pada sisi agama. Jadi kita usahakan mudah-mudahan daripada pembelajaran kita sepanjang 3 minggu ataupun dah masuk minggu keempat dalam perbahasan adab makan, kalaulah kita tak boleh buat semua pun, usahakan ada daripada sunnah-sunnah tersebut yang sudah kita hidupkan di dalam ahli keluarga kita.
Dan kemudian di bawah tu alhamdulillahilladzi saqani wa arwani. Segala puji bagi Allah yang menjadikan yang bagi kami minum dan menghilangkan dahaga bagi kami. Jadi yang bagi minum pada kita ni Allah Ta'ala. Yang bagi nikmat kita minum ni. Lepas tu kalau kita bahaskan, disebutkan antara yang digemari oleh baginda Nabi air yang sejuk. Air yang sejuk kan, terutama waktu panas. Sebab apa? Bila kita tengah panas-panas, cuba kalau DJ Faiz bayang kita nak pergi ke negeri kahwin. Pergi ke negeri kahwin, walaupun dah lama kan tak pergi ke negeri kahwin, makin jauh, panas, makin jauh, makin tengah hari ke negeri kahwin, tengah hari. Lepas tu sampai tempat ke negeri kahwin, kena air oren sejuk. Ya Allah, ni lega tekak. Lega tekak kita. Beza dengan kita minuman panas. Kalau sejuk-sejuk kita minum panas. Jadi negara Arab sebagai contoh, keadaan cuacanya panas. Jadi bila kita minum minuman yang sejuk, kita rasa sangat nikmat. Maka bila mana baginda Nabi SAW minum dalam keadaan minum itu terasa nikmat, maka akan tambah kesyukuran Nabi pada Allah Ta'ala. Jadi baginda Nabi makin nikmat, makin ingat Allah Ta'ala, makin puji Allah, sungguh-sungguh puji. Sebab apa? Ya Allah, nikmatnya. Kita nikmat tak nikmat, takut kita lupa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila nak minum, diajarkan pada kita untuk syukur. Minum ni Allah yang bagi. Minum rasa segar, minum hilang dahaga, Allah lah. Tengok, walam yaj'alhu milhan ujajan bidhunubi. Tak jadikan air ni rasa masin kerana dosa-dosa kan. Kalaulah makin banyak dosa, makin air tu masin, tak minumlah kita sebab dosa kita banyak. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan air itu dengan sejuknya, dengan sedapnya, dengan segarnya, hilang dahaga. Siapa yang buat? Allah Ta'ala. Jadi kena syukur pada Allah. Bila minum pun dah kena syukur pada Allah. Kemudian disebutkan, dianjurkan lagi kita untuk minum 3 nafas. Sebelum kita rehat ni, disebutkan bila kita nak minum 3 kali. Jadi bagaimana cara kita minum 3 kali? Setiap kali kita minum, kita ucap bismillah, dan lepas kita minum, kita ucap alhamdulillah. InsyaAllah selepas ini kita akan sebutkan bagaimana cara minumnya seperti yang disebutkan dalam kitab adab ni, insyaAllah. InsyaAllah. Pada anda sahabat-sahabat saya, teruskan setia bersama kami. Kita sambung banyak lagi selepas ini dalam Bicara Adab. Teruskan setia di IKIM Inspirasi Inforia Islam. Radio IKIM 20 tahun sentiasa memberi anda pengisian yang relevan dan terkini di Warna Pagi bersama Pian dan Hazwan setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Sabar dan redha. Terdapat juga lagu-lagu nasyid yang terbaik dan terkini. Radio IKIM 20 tahun sentiasa relevan dan terkini. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Pastikan anda terus setia bersama di IKIM Inspirasi Inforia Islami, menonton di Facebook kami IKIM FM, juga di YouTube kami IKIM. Semoga bermanfaat perkongsian kita bawakan kali ini. Dan insyaAllah kita masih lagi dah sambung tentang adab minum pula kali ini bersama dengan Ustaz Ahmad Salahuddin Harun. InsyaAllah nak sambung pula cara nak minum 3 kali Ustaz. InsyaAllah kita sambung lagi. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih DJ Faiz, hafizahullah ta'ala wa mata'u bisihatin wa afiyah. Jadi kita lihat disebutkan di sini, Al-Habib Abdul Bari bin Syekh Al-Idrus berkata, salafus salih meriwayatkan, jika seseorang akan minum, maka dianjurkan baginya untuk minum dengan cara 3 kali nafas seraya membaca doa. Jadi anjuran kepada kita bila nak minum, walaupun sikit, minum 3 kali. Macam mana caranya? Sebelum minum baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian minum. Jadi bismillah, baca bismillah, bismillah, minum sikit.
Kali pertama tu yang baiknya kita minum sikit je. Kemudian kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian minum. Ni minum banyak sikit. Maka sebut Alhamdulillah. Lepas minum Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian yang ketiga Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bila kita minum terakhir tu, kita minum sampai puas. Sampai puas, kemudian kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi ja'alahu azban furatan sa'iran birahmatih wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidzulmina. Tu cara minumnya macam tu. Jadi 3 kali teguk. 3 kali teguk, dan setiap tegukan itu dimulakan dengan bismillah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebutkan di sini, antara fadilatnya, barang siapa yang minum dengan tata cara seperti ini, maka minuman yang telah diminum akan bertasbih selama di dalam perutnya. Ini para ulama sebutkan. Bahkan para malaikat juga beristighfar untuknya. Baik. Perkara yang kelima disebutkan minum dalam keadaan duduk. Jadi disebutkan tadi makan kena duduk. Minum pun sedemikian halnya. Kerana hukum minum dalam keadaan berdiri atau berbaring adalah makruh, kecuali jika terdapat uzur, contohnya sakit, maka tidak makruh. Nabi sebut apa? Lau ya'lamu alladhi yashrabu wa huwa qa'imun ma fi batnihi lastaqa'a. Jika orang yang minum dalam keadaan berdiri mengetahui kesan sampingan yang akan timbul di dalam perutnya sebab minum berdiri, nescaya dia akan keluarkan minuman tersebut. Jadi dalam masalah ni ada timbul soalan. Mungkin ada timbul soalan pada pendengar kita yang mendengar juga. Air zam-zam nak minum berdiri ke duduk? Air zam-zam. Kalau kita tanya pada jemaah macam-macam pandangan. Minum berdiri ada, minum duduk ada, berdiri dulu kemudian duduk ada, duduk lepas tu berdiri, macam-macam. Baik, saya pernah tanyakan soalan ini ataupun soalan yang sama pada penulis. Maka beliau menyebutkan di dalam mazhab al-Imam Syafi'i, hukum minum hatta air zam-zam sunnahnya adalah duduk. Adalah duduk. Minum air zam-zam pun sunatnya duduk. Kerana hadis tadi larangannya secara umum pada semua jenis minuman. Maka mazhab Syafi'i menyebutkan hukum minum air zam-zam yang sunnah tetap duduk. Cuma disebutkan kalaulah orang minum air zam-zam berdiri, hukumnya tidak makruh. Kerana ada hadis Nabi minum berdiri. Cuma ada sebahagian sebut kenapa Nabi minum berdiri ketika itu, kerana kawasan sekitar perigi zam-zam ataupun tempat minum Nabi itu basah. Jadi Nabi berdiri. Pelbagai ta'lilan, sebab yang para ulama letak. Tapi dalam mazhab Syafi'i, untuk kita jelas, minumnya tetap dalam keadaan duduk sunnah, tetapi tidak makruh kalau seseorang itu minum dalam keadaan berdiri. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita lihat sebuah hadis yang disebut di situ, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu ra'a rajulan yashrabu qa'imah. Dari sahabat Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi melihat seorang lelaki yang minum dalam keadaan berdiri. Maka beliau berkata kepada lelaki tersebut, muntahkanlah. Kemudian lelaki tersebut bertanya, mengapa dimuntahkan? Maka beliau menjawab, apakah kamu ingin minum bersama kucing? Lelaki tersebut menjawab, tidak. Maka Nabi berkata, sungguh telah minum bersama makhluk yang lebih buruk dari kucing, iaitu syaitan. Tengok bagaimana uslub dan cara Nabi sampaikan untuk bagi kita faham. Sahabat, kamu nak minum tak dengan kucing? Tak nak. Siapa nak minum sepinggan dengan kucing? Kucing duk jelil lidah minum. Tak selera nak minum, kata. Maka Nabi kata apa?
ada makhluk lain yang minum lagi lah teruk daripada kucing kalau kamu minum macam tu. Siapa? Syaitan. Jadi benda-benda ini kaedah yang kita boleh buat juga pada keluarga kita. Contoh anak-anak ke, kan, bila nak ni nak tak makan dengan kucing, contoh cakap macam tu, tak nak kongsi. Jadi janganlah nak kongsi dengan syaitan pula. Begitu. Baik. Perkara seterusnya disebutkan tidak bernafas ke dalam gelas yang sedang diminumnya. Bila kita minum sebaiknya jangan bernafas dalam gelas. Sebab apa? Kalau dalam saintifik kan disebut sebab bila kita nafas air itu H2O, oksigen. Nafas kita keluarkan karbon dioksida. Itu dari sudut saintifik lah sebut. Cuma di sini penulis kata apa? Kerana dikhawatirkan keluar ludah atau aroma yang kurang baik dari mulutnya yang dapat merubah aroma air tersebut. Mulut kita bukan sama bau dengan mulut orang. Ada orang yang jadi mulut dia berbau, kan? Dan jika tetap dilakukan maka hukumnya adalah makruh. Adapun jika untuk membacakan ayat Al-Quran atau salawat atau doa pada air tersebut maka tidak makruh untuk bernafas di air tersebut setelah membacanya. Ini macam kita dah pernah sebut pada pertemuan sebelum ni. Tak boleh tiup makanan-makanan ni, minuman semua ni. Tapi kalau untuk baca ruqyah, nak baca ayat-ayat syifa contohnya, maka dibenarkan. Kemudian disebutkan apa? Bagi seseorang yang membagikan minuman, maka dialah yang dianjurkan paling terakhir untuk meminumnya. Bersabda Nabi, saqil qaum akhiruhum syurba. Jadi siapa yang bagi orang minum, dialah yang last kali minum. Jangan dia yang minum berhabis dulu. Dan kita lihat peristiwa ini dalam peristiwa baginda Nabi SAW. Ketika mana Sayyidina Abu Hurairah lapar sangat. Sayyidina Abu Hurairah ni salah seorang daripada Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ni orang-orang miskin dari golongan muhajirin yang tak ada rumah pun. Mereka tinggal dalam Masjid Nabawi Asy-Syarif. Susah dan sebagainya. Antaranya Sayyidina Abu Hurairah. Maka satu ketika dia datang jumpa Nabi. Kalau dalam riwayat panjang lagi, tanya pada Sayyidina Abu Bakar soalan. Sebenarnya dia bukan nak tanya soalan, tapi dia lapar nak tunggu Sayyidina Abu Bakar semua jemput, ajak dia makan. Maka datang jumpa Nabi, tanya soalan. Maka Nabi kata tak payahlah, kita pergi makan dulu. Tu orang yang hebat, pemimpin yang hebat, dah tahu dah apa keinginan sahabatnya, rakyatnya dan sebagainya. Maka ketika mana sampai rumah Nabi ada secawan susu. Maka ketika itu Nabi kata panggil semua ahli Suffah yang tinggal di satu masa, ada sekitar 70 orang. Sayyidina Abu Hurairah kata, hai, secawan susu ni aku seorang boleh habis, kan? Nabi panggil pula yang lain-lain. Maka ketika apa kita nak dapat dalam kisah ni panjang lah lagi. Cuma bila mana disuruh Nabi suruh minum, mereka minta Nabi minum. Nabi kata apa? Yang bagi orang minum, maka dia last kali minum. Jadi Nabi yang terakhir minum. Bukan Nabi yang minum dulu, okey. Nabi minum dulu, walaupun sebenarnya yang paling utama untuk minum adalah Nabi lah. Orang lain nak ambil berkat Nabi. Tapi Nabi kata yang bagi orang minum, dia yang terakhir. Maka dah semua ahli Suffah minum, baru Sayyidina Abu Hurairah minum. Sayyidina Abu Hurairah minum, Nabi kata minum lagi. Sampai kata Sayyidina Abu Hurairah, ya Rasulullah, ni kalau minum lagi ni keluar susu daripada badan. Dan itu kelebihan susu, menghilangkan dahaga bagi orang dahaga, mengenyangkan bagi yang lapar. Sebab tu bila kita baca doa, kita baca adab makan. Bila kita baca doa, Allahumma barik lana fi wa zidna minhu. Minta tambah daripada susu tu. Kerana susu adalah antara sebaik-baik makanan. Baik. Tengok ada doa tersebut.
Jadi disebut dekat situ, orang yang membagi minuman maka dia yang terakhir minum. Yang ke-8, melihat minuman yang akan diminum sebelum meminumnya. Ini termasuk perkara yang dianjurkan. Sebelum kita minum, tengok dulu. Takut ada benda-benda yang tak baik dalam minuman kita. Kita pun tak tahu. Sebab kadang-kadang mungkin dalam perjalanan ke ada masuk apa-apa ke, ataupun lama terlanggar dan sebagainya. Jadi tengok dulu. Takut ada kotoran dan sebagainya. Kemudian disebutkan, apabila seseorang minum susu, maka bacalah doa Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah, berkatilah bagi kami padanya dan tambahkanlah daripadanya, yakni daripada susu tersebut. Allahumma ja'alha ni'matan mashkuratan tasilu biha ni'matal jannah. Ya Allah, jadikanlah ia nikmat yang disyukuri, menyampaikan dengannya itu nikmat syurga. Kemudian disebutkan lagi, bila mana kita dah minum susu, dianjurkan untuk kita berkumur-kumur. Lepas minum susu, berkumur-kumur. Terutama kalau nak solat dan lain-lain. Sebab apa? Sebab susu ni ada lemak. Jadi dianjurkan supaya nanti tak nampak melekat. Sekarang kita sebut Islam ni sangat jaga pada semua perkara. Sampai perkara sedemikian juga dipelihara. Kemudian di sini penulis bawakan juga kepada kita perkara yang terakhir. Kalau kita nak minum air zam-zam, apa doanya? Maka kita boleh baca doa ni. Doa yang masyhur adalah doa Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Itu doa yang paling masyhur kita dianjurkan untuk baca bila nak minum air zam-zam. Cuma di sini penulis bawa lagi doa yang lebih panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Allahumma innahu balaghani an nabiyika. Disebutkan sini apa dia? Ya Allah, sesungguhnya telah sampai daripada nabimu kepada kami. Sesungguhnya Nabi bersabda, ma'u zamzam lima syuribalah. Air zam-zam ni untuk apa ia diminum? Sampai ada guru-guru kita di FAI sebut, kita kalau lah minum air zam-zam, niat untuk anak kita jadi cerdik anak kita, walaupun kita yang minum air zam-zam. Kerana apa sahaja yang diniatkan pada air zam-zam itu, insya-Allah Allah akan kabulkan. Maka disebut wa ana ashrabu minhu ya Allah li ridakal abadi. Ni kita nak kena niat bila minum air zam-zam. Bila kita dah tahu minum air zam-zam ni, apa yang kita niat akan dapat, akan jadi kenyataan, akan dimakbulkan. Maka benda mula-mula kita niat apa dia? Ya Allah, aku minum air zam-zam ni supaya mendapat ridhamu. Nak dapat ridha Allah lah. Jadi ini perkara yang penting. Kita kadang-kadang sebut kena jadi bijaksana, tapi kita bijak sini. Kita minum nak jadi cantik, nak jadi kaya, nak rumah besar, nak kereta besar. Boleh semua tu, tak ada masalah. Tetapi yang lebih utama, bijaksana tu apa? Fikir untuk akhirat. Minta supaya Allah beri kita keredaan. Bahkan ada dari kalangan salafun salih, bila mereka minum air zam-zam, apa niat mereka? Ya Allah, kami niat minum air zam-zam supaya nanti di hari akhirat, di mahsyar, keadaannya yang bersangatan dahaga, orang tenggelam dalam peluh masing-masing, jadikanlah sebab kami minum air zam-zam, kami tidak didahagakan oleh Allah di akhirat. Itulah niat-niat yang besar. Sampai macam tu sekali. Dan kita lihat ada signifikan lah, ada kesesuaian air zam-zam dan juga tugasnya menghilangkan dahaga di akhirat. Kemudian yang terakhir disebutkan anni wa an ahbabi abada. Kita sebutkan hajat kita, dan kami minum air zam-zam ini dengan apa yang diniatkan oleh orang-orang soleh sebelum kami. Jadi ini perkara-perkara yang boleh kita kongsikan, dan kita lihat bagaimana sangat teraturnya adab-adab yang diatur